Penggunaan peribahasa untuk merungkai sikap pelajar dalam penilaian kediri dan pelaksanaan penyelidikan. Itu ialah tajuk kajian saya, Dr. Yuznaili binti Saleh dan rakan saya, Dr. Zabidah Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, peribahasa ungkapan makna tersirat untuk menyampaikan sesuatu pengajaran. Namun begitu, tidak semua berpandangan bahawa peribahasa sesuai dimasukkan di dalam penulisan ilmiah, khususnya di dalam penulisan laporan kajian. Oleh sebab itu, kajian ini kami bereksperimen untuk menunjukkan kepada orang ramai keupayaan peribahasa untuk digunakan di dalam penulisan laporan kajian, khususnya dalam merungkai dapatan kajian kualitatif. Dalam kajian ini terdapat dua fokus. Yang pertama ialah pelaksanaan penyelidikan. Hal ini disebabkan didapati kajian-kajian yang teratur mendapati bahawa pelaksanaan penyelidikan pelajar sering berasa bermasalah untuk melaksanakan kajian ataupun menulis laporan kajian. Dan di dalam kajian literatur juga didapati bahawa penilaian kendiri berupaya untuk menambah baik seseorang bagi meningkatkan penguasaannya di dalam sesuatu kemahiran. Maka dua perkara ini dalam kajian ini dikaji untuk membolehkan pelajar-pelajar, khususnya pelajar LPSMP, difahami dalam proses pelaksanaan pendidikan dan juga penilaian kendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi dikatakan menulis ataupun menulis kajian ataupun melaksana kajian adalah sesuatu yang kompleks. Cuba tuan-tuan puan-puan lihat paparan ini. Inilah yang berlaku di dalam minda pelajar, iaitu terlalu kompleks sehinggakan sukar mereka untuk mencari jalan keluar untuk memulakan mereka melaksanakan kajian. Untuk itu, perlu ada satu teori yang jelas untuk kita memahami perkara itu. Dalam kajian ini telah menggunakan teori rangkaian motor pembelajaran kemahiran Levine dan ilmiah yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 3 objektif kajian dalam kajian ini. Dan kajian ini menggunakan reka bentuk, iaitu pendekatan gabungan dan kaedah turutan penjelasan. Kaedah turutan penjelasan adalah kaedah yang menggunakan 2 fasa. Dalam fasa pertama iaitu pendekatan kuantitatif. Dalam fasa pertama, pelajar-pelajar keseluruh populasi pelajar-pelajar PSMP ambilan Jun 2017 di IPG Kampus Bahasa Melayu telah diminta mengisi instrumen kajian yang telah dibangunkan sendiri oleh pengkaji. Baik, dan berdasarkan data itu dapatlah pengkaji mengkaji objektif yang pertama iaitu mengenal pasti tahap pelaksanaan penyelidikan dalam kalangan pelajar PSMP ambilan Jun 2017. Selepas fasa data fasa 1 dikutip, data fasa 2 pula dilaksanakan. Maka data fasa 1 diteliti oleh pengkaji dan mendapati terdapat 2 keunikan yang berlaku. Keunikan yang pertama, terdapat pelajar yang menilai kendiri rendah, tetapi apabila dilihat di dalam skor tugasan laporan kajian, mereka hanya memperolehi markah pada tahap yang baik sahaja. Keunikan yang kedua, pelajar menilai kendiri rendah, tetapi di dalam tahap skor tugasan laporan kajian, pelajar mencapai pada tahap yang sangat cemerlang. Tentu tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya mengapa perkara itu berlaku. Okey? Maka untuk itu objektif kajian yang kedua dipersembahkan, iaitu menjelaskan sikap pelajar PISMP yang memperolehi skor cemerlang terhadap pelaksanaan pendidikan dengan menggunakan peribahasa. Dan soalan yang ketiga, objektif yang ketiga, menjelaskan perkara yang menyebabkan skor penilaian kendiri kurang sama dengan skor tugasan sebenar dengan menggunakan peribahasa.
Tentu tuan-tuan dan puan-puan tidak sabar untuk mendengar dapatan ini. Baik, saya persembahkan dapatan kajian bagi kelompok iaitu pelajar penilaian kendiri rendah, iaitu menilai skor kendiri rendah tetapi mempunyai skor tugasan sebenar yang pada tahap yang sangat cemerlang. Di sini dipaparkan di dalam jadual ini jelas menunjukkan bahawa pelajar ini mempunyai markah yang sangat cemerlang. Okey? Dan apabila kita lihat pada markah motor perancangan dan motor memori juga, mereka memang mempunyai skor yang sangat cemerlang. Hanya pada motor logik saja mereka masih kurang menguasai. Baik. Tentu para pelajar di luar sana ingin mengetahui bagaimanakah mereka boleh memperolehi skor cemerlang itu dan ingin menjadikan contoh. Baik, untuk itu terdapat 3 peribahasa yang digunakan untuk merungkai sikap pelajar cemerlang. Peribahasa yang pertama, air jernih ikannya jinak. Air jernih ikannya jinak bermaksud seseorang yang baik mudah kita nampak kebaikannya. Baik, perkara ini jelas dilihat apabila kita menghubungi ketiga-tiga sampel itu untuk menyatakan kepada mereka bahawa mereka telah dipilih untuk ditemubual. Ketiga-tiga sampel memberi kerjasama yang sangat baik. Sampel A, sampel B pun menjawab boleh, tanpa ragu-ragu, tanpa sebarang apa, terus bersetuju. Dan jelas juga menunjukkan mereka mempunyai sikap yang suka membantu dengan jawapannya. Waalaikumsalam doktor. Boleh je doktor. Doktor pun dah banyak bantu penyelidikan saya. Harap doktor harap dapat mudahkan kajian doktor. Nampak tak? Antara sikap pelajar cemerlang ialah mereka suka mempermudahkan orang lain. Okey, sikap ini ada pada pelajar yang cemerlang. Mari kita lihat sikap yang seterusnya. Sikap seterusnya dirungkai dengan peribahasa yang kedua yang dinyatakan sebagai peribahasa kemahiran itu sebaik-baik guru. Apakah maksud peribahasa kemahiran itu sebaik-baik guru? Peribahasa ini bermaksud jika kita ingin melaksanakan sesuatu dengan baik, kita perlulah mahir melaksanakan perkara itu. Baik, daripada temubual melalui soalan ini, huraikan proses penyelidikan yang telah dilaksanakan dari langkah bermula sehinggalah laporan penyelidikan itu dihantar untuk dinilai. Daripada paparan itu, melihatkan durasinya, saya, tuan-tuan dan puan-puan, sangat kagum mendengar penjelasan pelajar cemerlang. Mereka sangat mahir menjelaskan satu persatu proses penyelidikan mereka. Dari penjelasan itu jelas menunjukkan bukan saja mereka mahir tetapi setiap prosedur yang dilaksanakan dalam penyelidikan itu sangat memenuhi etika penyelidikan. Antara perkara-perkara yang perlu dijadikan contoh oleh pelajar-pelajar di luar sana iaitu pelajar cemerlang mengikut prosedur yang betul dan pelajar cemerlang mengikut etika penyelidikan yang betul. Dan di samping perlu mahir menguasai banyak perkara-perkara yang perlu dikuasai. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat perungkaian menggunakan peribahasa yang ketiga, iaitu baik membawa resmi padi daripada membawa resmi lalang. Ini adalah bagi menjawab objektif yang ketiga, iaitu mengapakah terdapatnya keunikan itu. Ini bagi menjawab mengapakah berlakunya pelajar menilai kendiri rendah tetapi mendapat skor tugasan yang sangat cemerlang. Baik, dapat dirungkaikan kerana pelajar ini mempunyai sikap bahawa membawa resmi padi daripada membawa resmi lalang. Lalang itu bermaksud orang yang baik suka merendah diri dan tidak suka menunjuk-nunjuk kehebatan dirinya. Maka apabila tanya mengapakah mereka menilai tahap skor kendiri itu rendah,
jawapan sampel A. Saya rasa ada banyak lagi perkara yang perlu saya pelajari, sebab itu saya rasa tidak layak untuk mengisi skala 5. Sampel B pula sambil tersenyum menyatakan, takkan saya nak letak skala 5, saya bimbang, saya syok sendiri. Dan sampel C pula menyatakan, pada pandangan saya ada beberapa perkara lagi yang belum saya kuasai dengan baik dan perlu saya tambah baik. Jelas kan tuan-tuan dan puan-puan, mereka mempunyai sikap sebagaimana yang dikatakan dalam perupaan Melayu, baik membawa resmi padi daripada membawa resmi ladang, iaitu sentiasa merendah diri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat pula dapatan bagi memahami mengapa berlakunya perkara yang kedua, iaitu kenyukan kedua. Terdapat pelajar yang menilai kendiri dengan markah 100%, tetapi hanya mendapat skor tugasan sebenar pada tahap baik sahaja. Baik. Dan jika kita lihat keupayaan sebenarnya memanglah pada tahap baik, dan ada yang pada tahap yang lemah. Maka sebab itu mereka dapat skor tugasan sebenar pada tahap yang baik sahaja. Terdapat 3 peribahasa bagi merungkai dapatan ini, iaitu peribahasa yang pertama, enggan seribu daya, mahu sepatah kata. Mari kita lihat apakah maksud itu. Baik, terdapat 4 sampel dalam keunikan ini dan kelompok ini. 3 sampel itu memberi kerjasama yang baik, namun dalam sampel yang keempat, ya, apabila dihubungi untuk ditemu bual, jawapannya, Waalaikumsalam doktor, temu bual berkaitan apa? Masa saya melihat mesej itu, terkejut saya. Oh, tertanya-tanya, saya sedang mesej seorang Perdana Menteri ke? Oh, tegas bunyi, ya. Temu bual berkaitan apa, doktor? Okey. Maka saya menjawab, berkenaan pengalaman awak dalam penyelidikan tempoh hari. Ada kaitan juga dengan Google Form yang awak isi tempoh hari. Maka jawapan tegas daripada Perdana Menteri saya terima. Maaf doktor, saya dah mula kerja. Sibuk, ya. Mungkin dia sibuk sedang memikirkan hal-hal berkenaan COVID-19. Maka saya pun tidak ganggu kerana saya tahu jelas sebagaimana peribahasa Melayu, enggan seribu daya, mahu sepatah kata. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat pula penjelasan mengapakah mereka meletakkan skor tinggi 100% namun skor tugasan sebenar. Baik, dapat dijelaskan melalui peribahasa asal ditugal adalah benih. Peribahasa ini bermaksud apabila kita berusaha melaksanakan sesuatu dengan baik, sudah tentu benihnya akan jadi baik. Maka inilah tanggapan bagi sampel D dan E. Sampel D menyatakan, saya letak skala 5 bagi semua item kerana saya amat berharap saya dapat melaksanakan pendidikan dengan baik. Sampel E pula menyatakan, saya telah cuba melaksanakan terbaik bagi pendidikan itu, sebab itu saya letak skala 5 bagi semua item. Baik, jelas menunjukkan bahawa sampel D dan sampel E mempunyai fahaman asal ditugal adalah benih. Namun begitu, sewaktu kita menilai kendiri, kita perlulah menilai dengan jujur, kerana penilaian kendiri adalah bertujuan untuk membolehkan kita membuat refleksi dan mengenal pasti perkara-perkara yang kurang kita kuasai, bagi membolehkan kita meningkatkan bahagian itu. Baik, manakala bagi sampel F pula dapat dijelaskan melalui peribahasa ini, awal dibuat, akhir diingat. Sampel F menyatakan, saya macam kurang faham, jadi saya tandalah semua item itu dengan skala 5. Dengan kata lain, sampel ini tak berfikir panjang, isi saja semua penilaian kendiri itu 5 tanpa memahami apakah tujuan perlu dilaksanakan. Itu sepatutnya, ya, apa tujuannya perlulah dinilai dengan jujur. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak dapat menjelaskan terperinci kerana ini pun minitnya sudah melampau daripada tempoh yang diperlukan. Baik, apa yang ingin saya tegaskan di sini, kajian ini menggunakan peribahasa kerana adalah diharapkan selepas ini artikel ini digunakan untuk menjadi bahan kajian mengenal pasti persepsi orang ramai terhadap penggunaan peribahasa dalam penulisan laporan kajian
iaitu bagi merungkai pendekatan kualitatif. Baik, sekiranya tuan-puan ada soalan lebih lanjut, sila hubungi kami melalui alamat email yang tertera di dalam artikel kami. InsyaAllah kami akan menjawabnya. Sekian, terima kasih.